selepas solat Jumaat dia sambung sembahyang sunat di tempat dia. Maknanya dia berdiri di tempat yang sama dan dia sembahyang di situ. Dan Muawiyah pun panggil dia kemudian. Muawiyah panggil dia kemudian dan Muawiyah beritahu dia jangan ulang perbuatan tersebut, sebabnya ialah Nabi melarang menyambung solat sunat dengan solat fardu, sehinggalah seseorang itu berkata-kata ataupun seorang itu keluar. Dan itu yang ditegur oleh Muawiyah. Okey. Jadi di sini adalah sunat memisahkan di antara sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Ada hukum memisahkan. Jadi lebih elok digalakkan apabila seorang itu sembahyang fardu, dia nak sembahyang sunat. Itu yang kita buat pun lah. Nak sembahyang ba'diyah, maka dia ubah tempat untuk menunjukkan ada perpisahan antara sembahyang sunat, antara sembahyang fardu dan juga sembahyang sunat. Dan ada juga ulama salaf berpandangan bahawa perbuatan tersebut juga hikmahnya supaya banyak tempat sujud akan menjadi saksi di mana kita sembahyang. Ada juga yang berpandangan begitu. Di antara hikmahnya ialah apabila kita bertukar tempat untuk solat, maka semakin banyaklah bumi ini ataupun tempat sujud menjadi saksi tempat yang kita solat. Jadi sunat untuk menunjukkan ada perpisahan di antara solat fardu dengan solat sunat, sama ada dengan kita bercakap ataupun kita keluar daripada saf tersebut, keluar dari masjid ke balik rumah ke, ataupun paling kurang iaitu kita ubah tempat solat. Dan itulah yang kita buat pula. Dan tapi tak salah untuk seseorang itu berada di tempat yang sama untuk menunaikan solat sunat, sebab arahnya adalah arahan sunat, bukanlah wajib untuk menunaikan solat sunat itu di tempat yang lain. Ini adalah sunat, lebih afdal seseorang itu tunaikan solat sunat bukan tempat yang sama dia sembahyang solat fardu. Habis sebab tu kita pergi pula pada solat sunat witir. Babul hasi ala salatil witr wa bayanin annahu sunnatun muakkadah wa bayanul waqti. Bab menjelaskan galakkan al-has. Imam Nawawi guna perkataan al-has, iaitu galakkan untuk menunaikan solat witir, dan penjelasan berkaitan dengan bahawa solat witir itu adalah sunat muakkad, dan juga penjelasan tentang waktunya. Baik, sebelum kita baca hadis, kita lihat apa yang disebut oleh sebagian ulama, bahawa pertama sekali solat witir adalah merupakan solat yang memang sabit, memang ada di dalam nas, seperti mana dalil-dalil yang akan kita baca sebentar lagi. Kita baca teruslah. An Ali radhiyallahu anhu qala al-witru laysa bi khatmin ka salatil maktubah, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Qur'an, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Ali radhiyallahu anhu berkata, solat witir itu bukan wajib sebagaimana solat 5 waktu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah
menyuntuhkannya dan bersabda, menyuntuhkan, kata menyentuh, walakin sanna Rasulullah, tapi Nabi telah melakukannya. Sanna, Nabi telah melakukannya. Dan Nabi pun berkata, innallaha witrun yuhibbul witra, sungguhnya Allah itu witir, Allah itu tunggal, ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah suka yang ganjil, Allah suka yang witir. Fa'autiru ya ahlal Quran, maka berwitirlah wahai ahli Quran. Nabi guna istilah ya ahlal Quran, wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, wahai orang-orang yang beramal dengan Al-Quran, berwitirlah. Fa'autiru ahlal Quran, berwitirlah wahai ahli Quran. Baik, jadi Nabi sebut innallaha witrun yuhibbul witra, sungguhnya Allah itu witir, maksudnya ialah Allah itu tunggal. Allah tidak ada, Allah bukan dua, bukan tiga dan seterusnya. Dan Allah suka yang tunggal. Allah suka yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah suka yang ganjil. Dan zahir dalil ini menunjukkan Allah suka sebagian yang diciptakannya yang ganjil. Maka di antaranya disebut oleh para ulama, selain daripada solat witir itu sendiri, termasuklah juga solat fardu. Solat fardu jika dicampur semua 5 waktu, dia jadi 17 rakaat. Itu adalah witir. Witir dalam maksud ganjil. Dan ada juga ulama sebut bahawa solat maghrib juga adalah ganjil 3 rakaat sebagai penutup. Itu adalah witir siang. Ada juga pandangan begitulah, witir waktu siang. Witir waktu malam ialah sembahyang witir lah, penutup kepada solat malam. Dan witir solat siang ialah maghrib 3 rakaat, tetap juga ganjil. Kemudian makhluk yang Allah cipta, arash, ganjil satu saja. 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi juga adalah ganjil. Jadi ini di antaralah yang ulama ketengahkan sebagai contoh apabila Allah sebut dia ganjil dan dia suka yang ganjil. Ini di antara makhluk yang diciptakan dalam bentuk ganjil. Baik, kemudian ulama terbagi pada 2 pandangan tentang hukum solat witir. Ada yang kata sunat muakkad, dan itu merupakan pandangan majoriti. Sunat muakkadah, maknanya sunat yang jarang-jarang Nabi tinggalkan. Bila disebut muakkad, iaitu satu ibadah yang amat digalakkan dan dari sudut kekerapan Nabi laksanakan, dia termasuk dalam ibadat yang jarang Nabi tinggalkan. Dan ada ulama mengatakan dia adalah wajib, tapi wajibnya tidaklah seperti wajib sembahyang fardu. Ini ada pandangan, iaitu dalam mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah. Kalau tak sembahyang witir, berdosa dalam mazhab mereka. Tapi tidaklah ia berdosa itu sama seperti mana meninggalkan solat fardu. Sebab solat fardu tetap juga solat fardu. Kefarduan untuk solat fardu itu tak sama dengan kewajipan, digunakan perkataan wajib solat witir dalam mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab Syafi'i dan juga majoriti ulama, solat witir adalah sunat muakkad. Solat witir adalah merupakan solat yang termasuk dalam sunat muakkad, maksudnya jarang-jarang yang Nabi tinggalkan solat
tersebut. Kemudian kalau di sisi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali, mazhab Hanbali, walaupun dalam mazhab Hanbali sama juga dengan mazhab kita, iaitu solat witir ni adalah sunat muakkad, tetapi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal amatnya menggalakkan, amat menitik beratkan untuk ditunaikan solat witir ini. Jangan tinggal, dia pesan, jangan tinggal. Sehingga kan kata Imam Ahmad bin Hanbal, man tarakal witra fahuwa rajulun su. Siapa yang meninggalkan witir, dia adalah merupakan lelaki yang jahat. Jadi walaupun sunat, tapi Imam Ahmad bin Hanbal amat menitik beratkan perkara tersebut. Dan lebih berat lagi, dia kata la yanbaghi an tuqbal lahu syahadah, bahawa tidak diterima kesaksian dia. Maknanya kalau ikut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang meninggalkan solat witir tak layak untuk dia menjadi saksi sebagai tahap itu. Walaupun dalam mazhab dia tetap juga sudah muakkad sama seperti mazhab Imam Syafi'i. Dan paling kurang solat witir ini adalah 1 rakaat. Cuma digalakkan buat 3 lah. Buat 1 taklah sah, tapi buatlah 3 macam itulah. Digalakkan 3, 5 dan seterusnya. Tapi kalau malas lah kata orang, 1 pun buat jugalah, macam itulah pandangan sebagian ulama. Dia kata jangan tinggal. 1 rakaatnya, dia kata bukannya lama pun, 1 rakaat tak lama pun, takkan tak boleh buat. Terutama sekali kita orang lelaki yang sebelum tidur, kalau kita istiqamah dengan mengambil wudu, apabila kita dah ambil wudu sebelum tidur, sembahyang je 1 rakaat. Kalau tak nak buat 3 ataupun lebih. Terutama kita lelaki ada advantage sebab pakaian solat kita lebih longgar lah, disiplinnya nak banding dengan orang perempuan. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk kita orang lelaki tunaikan solat witir sebelum tidur. Tak lama pun, kata ulama, orang kata saya tuan, kata ulama, tak lama pun dia kata, iaitu dan tidak membebankan pun, iaitu hanya 1 rakaat. Moga-moga kita doa Allah jadikan kita orang-orang yang tunaikan solat witir sentiasa. Baik, hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa min awsatihi wa min akhirih wa intaha witruhu ila sahar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dari semua waktu-waktu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah solat witir, dari awal malam dan pertengahan malam, min awalil lail wa min awsatihi, dan juga pertengahannya. Kalau kitab saya ni dia tak terjemah, kalau siapa tuan-tuan di kitab dia tak terjemah tu pertengahan, salah tu, jatuh terjemahan dia tu. Kalau siapa di kitab lah, kalau kitab saya ni dia ada silap tu, dia tak terjemah wa min awsatihi, iaitu Nabi sembahyang di pertengahan malam. Min awwalil lail maknanya Nabi sembahyang di awal malam, wa min awsatihi, matan tu dalam hadis tu disebut Nabi sembahyang di pertengahan malam, wa min akhirih, dan juga pada akhir malam, wa intaha witruhu ila sahar, dan berakhirnya witirnya, iaitu witir Nabi pada waktu sahur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud di sini adalah Nabi pernah sembahyang witir pada banyak bahagian daripada malam.
Nabi pernah sembahyang witir pada awal malam. Awal malam maksudnya sebelum tidur lah. Sebab ada hadis ya, Nabi pesan pada Abu Hurairah, al-witru qabla an-naum, witir sebelum tidur. Ataupun paling awal maksudnya selepas solat Isya. Sebab waktu witir adalah apabila seorang itu menunaikan solat Isya. Maghrib tak boleh. Maghrib ni melainkan seorang itu jamak, ikut setengah fatwa ulama Saudi, kalau kita jamak solat, jamak takdim solat maghrib dan juga solat Isya, jamak takdim, maknanya sembahyang Isya di awal di dalam sembahyang maghrib. Solat Isya tu di dalam waktu maghrib. Jadi dah habis solat Isya tu, kalau kita nak witir boleh, walaupun kita berada dalam waktu maghrib. Itu saja yang ada, yang dibenarkan untuk solat witir dalam waktu maghrib. Adapun waktu biasa tak boleh. Waktu biasa hendaklah solat witir itu dilakukan selepas solat Isya. Kalau belum solat Isya, walaupun dah masuk waktu Isya, tak boleh solat witir. Kena tunaikan solat Isya terlebih dahulu. Sama juga macam solat tarawih. Solat tarawih dan solat witir sama, dilaksanakan dalam waktu Isya. Tapi kalau belum tunaikan solat Isya, tak boleh tunaikan solat tarawih. Jadi masyarakat yang ni kena tahulah, sebab alhamdulillah semangat nak beramal kan. Cuma contohnya dia balik kerja, singgah masjid, masa tu imam di masjid sedang solat tarawih. Jadi dikhawatiri berlaku, iaitu dia sembahyang tarawih dulu. Dia ikut imam lah. Imam solat tarawih, dia sembahyang tarawih dulu. Lepas tu baru dia sembahyang Isya. Tak betul, tak sah tarawih dia. Tidak sah tarawih dia. Dia kena sembahyang Isya. Dan tak ada apa masalah. Imam solat tarawih, kita solat, imam solat tarawih, kita solat Isya. Ya. Katalah kita dah habis solat Isya, imam tinggal, tak kisahlah sama ada imam buat 11 rakaat tarawih ke atau 20 ke, tak kisahlah. Yang baki tu kita ikutlah imam. Dan jika contohlah kan, imam buat 20 contoh, ada baki 4 rakaat lagi tak termasuk witir, nak senang faham dia, kita ikutlah imam tu. Solat tarawih kita dapat 4 kan, sebab kita masuk lambat. Kemudian imam dah tak sembahyang, imam dah habis, kita sambung lah. Sama ada sambung di masjid ataupun sambung di rumah. Ini cerita tarawih lah. Sebab dikhawatiri ya, ada di kalangan saudara-saudara kita ni, alhamdulillah dia nak beramal, cuma takut dia tak faham. Jadi dia sangka bahawa apabila imam solat tarawih, maka mesti kita kena sama dengan imam. Jadi dia sembahyang tarawih dulu, ya, kemudian baru dia sembahyang Isya. Tak betul ya, sembahyang Isya dulu. Baik. Jadi solat witir dia berakhir dengan solat subuh. Dia berakhir dengan waktu subuh. Ya, masuk waktu subuh, berakhirlah solat witir. Jadi Nabi pernah sembahyang di awal malam. Jadi awal malam ada hadis Nabi sebut pada Abu Hurairah, al-witru qabla an-naum, witir sebelum tidur. Dan nak kira awal iaitu selepas solat Isya. Lepas solat Isya, sembahyang sunat ba'da Isya, dan kemudian boleh dah terus kalau kita nak sembahyang solat witir di awal malam. Dan Nabi pernah, kalau ikut hadis ni, Nabi sembahyang di pertengahan, fi awsatihi, di pertengahan malam. Dan ada hadis juga Nabi sembahyang di akhir malam. Akhir malam maksudnya selepas Nabi tahajud, di akhir sebelum subuh. Nanti ada hadis di depan tu, Nabi pun sembahyang witir sebelum masuk waktu subuh. Hadis ketiga, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil lail witra, muttafaqun alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan penghabisan
solatmu waktu malam ialah dengan witir. Jadikan seseorang itu jadikan akhir solat malam kamu dengan menggunakan solat witir. Jadi sama ada solat malam di sini maksudnya adalah solat Isya. Kalau kita memang dah tak bercadang untuk sembahyang malam, jadi selepas solat Isya, sama ada betul immediately sebelum tidur, ya, ataupun katalah lepas sembahyang saja balik rumah terus sembahyang witir terpulanglah. Ataupun iaitu kalau seseorang itu memang dah bercadang untuk solat malam sunat maksudnya, jadi dia tangguh dulu, itu lebih afdal. Kalau dia yakin bahawa dia boleh bangun, maka lebih afdal dia tangguh dulu solat witir itu, dia tunai selepas dia sembahyang tahajud. Hadis yang keempat, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu, rawahu Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, solatlah witir sebelum subuh. Autiru qabla an tusbihu, sembahyanglah witir sebelum subuh. Selalu yang timbul dalam permasalahan ini ialah, nanti kat ujung tu dah ada orang yang sembahyang witir kemudian dia bangun untuk solat tahajud, apakah perlu dia witir sekali lagi? Memang ulama bahas perkara ni. Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' berbagai-bagai pandangan. Nampak pandangan yang kuat ialah tidak ada witir, tidak ada dua kali witir, sebab ada hadis la witron, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Jadi katalah, sebab kalau kita tak yakin kita boleh bangun, jadi kita witir terlebih dahulu. Tiba-tiba boleh bangun, kita tahajud, tak payah witir dah, cukuplah dengan sekali witir. Ada pandangan dia kata apabila bangun tu kita sembahyang balik satu rakaat, sebab witir ni kan ganjil. Sama ada orang tu buat, ni pandangan yang kedua. Pandangan yang kita nampak tak berapa kuat lah, bukan salah atau apa kuat. Katalah orang tu witir satu rakaat ke ataupun 3 rakaat ke, tak kisah, sebelum dia tidur. Apabila dia bangun, dia sembahyang satu rakaat saja. Soalnya dia buka balik lah ceritanya. Dia genapkan balik sembahyang tu yang semalam dengan yang pagi besok tu. Kemudian dia tahajud. Lepas dia tahajud, barulah dia sembahyang witir. Kemudian dia sembahyang witir sekali lagi, tak kisahlah berapa rakaat. Itu pandangan yang kedua. Pandangan ni maknanya 2 kali witir lah dalam satu malam. Tapi saya sendiri lebih cenderung pandangan iaitu tidak perlu witir. Jika seseorang itu dah witir sebelum dia tidur, dia bangun, dia terus sembahyang tahajud. Satu lagi, apa pun tak buat. Itu yang paling ramai, kan? Witir sebelum tidur tak ada, lepas tidur tak ada. Baik, kemudian hadis yang kelima, wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil lail wa hiya mu'taridatun baina yadayhi fa idza baqiya al witr ayqadhaha fa awtarat, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fa idza baqiya al witr qabla qumi fa awtiri ya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat waktu malam, sedang Aisyah radhiyallahu anha sedang tidur di depannya. Maka apabila tinggal baki witir, maknanya Nabi dah sampai nak sembahyang witir, maka dibangunkannya Aisyah untuk berwitir. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain Nabi kata, iaitu bangunlah Aisyah, berwitirlah. Nabi kata gitu, bangunlah untuk berwitir. Baik, jadi hadis ini pertama sekali menunjukkan bahawa Nabi sembahyang malam.
Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ulama menjelaskan bagaimana rumah Nabi tak besar, bilik Nabi itu tak besar. Jadi sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu juga ada hadis di mana apabila Nabi sujud, Sayyidatina Aisyah mencari-cari Nabi dan tangannya terkena kaki Nabi. Jadi hadis-hadis seperti ini semua menunjukkan bahawa bilik Nabi tidak besar, tak seperti bilik kita. Bilik kita besar, selesa nak banding dengan rumah dan juga bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya hadis ini menunjukkan iaitu Nabi sembahyang tahajud, Nabi tak gerak Aisyah pun, Nabi tak panggil. Tapi apabila di penghujung sembahyang malam, di penghujung sebelum Nabi witir, Nabi panggil, Nabi bangunkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan kata qumi fa'autiri ya Aisyah. Bangunlah, qumi itu untuk muannas, untuk perempuan. Kalau qum lelaki, qumi, bangunlah. Fa'autiri, witirlah wahai Aisyah radhiyallahu anha. Sekejap tuan. Hadis yang terakhir, kedua akhir. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala badiru subha bil witri. Yang bermaksud Ibnu Umar berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejarlah subuh dengan solat witir. Yang maksudnya ialah sembahyanglah witir sebelum subuh. Hadis berikutnya yang terakhir, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril lail mashhudatun wa zalika afdal. Rawi Muslim. Jabir radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang takut tidak dapat bangun pada akhir malam, maka berwitirlah pada permulaan malam, di awal malam. Maksudnya lepas Isya lah, sebelum tidur. Dan siapa yang mengharapkan akan dapat bangun pada akhir malam, hendaklah dia solat witir pada akhir malam. Dan kerana solat malam itu, dan solat pada akhir malam, terjemahan dia pun kurang tepat, ada akhir malam sampai di kitab, maka sesungguhnya solat di akhir malam, terjemahan dia patut macam tu, disaksikan oleh para malaikat, dan itu adalah wazalika afdal, dan itu adalah lebih afdal. Jadi Nabi memberi pilihan supaya sembahyanglah witir. Siapa yang dia yakin dia dapat bangun malam, maka dia sembahyanglah di akhir malam, maksudnya sebelum subuh. Dan siapa yang tak yakin dia boleh bangun, maka dia sembahyang di awal malam. Kalau kepada Abu Hurairah, Nabi pesan pada Abu Hurairah wasiatkan, iaitu puasa 3 hari sebulan, sembahyang duha 2 rakaat, dan Nabi kata al-witru qabla an-naum, witir sebelum tidur. Itu yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian akhir sekali sikit sebelum azan, sebab ada soalan tadi menarik juga, soalan petang tadi kuliah dengan Mak Haji, dengan isteri tuan-tuan lah. Soalan ni iaitu ada yang berpandangan kita tidak disunat, tidak wajib menjawab salam apabila salam itu adalah di akhir majlis. Jadi sekadar ilmu yang ada pada saya tadi saya jawab spontan lah. Kemudian ada masa tadi saya Google, jadi pandangan tu tak betul tu. Dia sunat kita memberi salam apabila
Ini dibahaskan oleh Imam Nawawi ketika al-Azkar, ketika makan, ketika makanan masih di dalam mulut, orang bagi salam kepada jawab. Ketika makanan masih dalam mulut, ketika baca Quran, ketika azan, Imam Nawawi jangan sangat banyak detail dalam kitab al-Azkar. Apa itu cerita lain? Ini cerita dari itu pemberi hasil majlis masih bagi jawab sama. Apabila orang memberi salam, maka kita wajib berjawab sebab dia memberi salam. Sebab salam itu dalam majlis ataupun majlis itu bermaksud sembang. Sembang-sembang nak bagi salam ni kat kedai kopi ke, cucu nak tanya ke atau apa, ke atau Assalamualaikum. Sudah kan bagi salam dan bagi salam. Dan wajib tetap wajib jawab salam tersebut. Allahu Akbar. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا